video ketiga, kita buat simbol piawai untuk soalan 13. Okey, dia minta A. Pintu berengsel, B. Tingkap ram kaca boleh laras, C. Tingkap berengsel, D. Pintu gelangsa kembar 3. Okey, kita buat A dulu. Okey, ni A. Okey, guna pensel mekanikal sebab dia terlalu dekat dengan tembok. Okey. Jadi, unjurkan ke pandangan hadapan. Okey, 1, 2. Okey, nampak? Dia dah rapat. Yang ini dia rapat dengan dinding. Okey. Kemudian, satu yang nak kena ingat, pintu jangan rapat dengan lantai. Okey, pintu jangan rapat dengan lantai. Sebab kalau ikut logik, bila kita buka pintu, dia ada ruang dia. Okey, dia ada ruang untuk kita buka dan tutup pintu. Jadi, jangan rapat dengan lantai. Naik sikit 1 atau 2 mm. Okey. Ketinggian pintu, kita boleh ikut tingkap. Okey, selalunya pintu dengan tingkap tinggi dia adalah sama. Okey, jadi ambil ini. Okey, pintu. Okey, untuk pintu berengsel, kena ada 2 border. Okey, kena ada 2 border. Okey, sebab apa? Border pertama adalah untuk daun pintu. Border yang atas sekali tu adalah untuk macam konkrit. Dia punya frame dia untuk pintu. Jadi, kita kena buat 2. Jadi, macam ni mungkin dia akan berdouble sikit dengan dinding. Okey, ni border yang pertama. Border kedua. Okey, nampak? Sebab tu saya kata dia tipis. Terlalu tipis. Terlalu kecil. Tengok. Terlalu kecil. Okey. See? Okey, untuk pintu berengsel, dia tak ada bagi tahu kita sama ada ke kiri atau ke kanan daun dia. Jadi, pilihan ada atas kita sama ada nak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, ambil pembaris pendek sikit. Okey. Ada tombol. Oops, sorry, tombol dia. Kalau ini tempat buka.
Okey, ini adalah daun tempat kita buka. Jadi tombolnya adalah sebelah sini. Okey, itu adalah untuk pintu. Engsel. Okey, untuk tingkap B. Tingkap ram kaca boleh laras. Okey. Tengok Dia ada, sekejap saya zoom. Tak boleh. Okey. Saya zoom Okey. B. Tingkap ram kaca boleh laras. Okey. Tengok dia ada 1, 2. 1, 2, 1, 2. Jadi 2, 4, 6 garisan ni kena unjurkan ke pandangan hadapan. Sebab tu saya kata kena guna pensel mechanical sebab dia halus sangat. Okey, sama juga dengan tingkap berengsel. Okey, tengok dia ada border dia ni. Okey, border dia yang lekat dengan dinding. Okey, yang ini kita kena bawa turun, unjurkan ke bawah. Sama juga dengan sliding door. Okey, nampak dia ada border dia. Okey, kita kena bawa turun ke bawah. Sama juga dengan sliding door. Okey, bawa turun ke bawah. Okey, kita bawa sikit-sikit dulu dah. Kita buat ram kaca boleh laras dulu. Tu saya kata untuk lukisan bangunan dia memerlukan kesabaran yang tinggi untuk mendapatkan lukisan yang cantik. Okey, untuk ketinggian tingkap boleh ambil daripada pandangan sisi. Nampak dia ada 2 border tu juga. Okey, nampak. Okey, saya zoom. Okey, nampak. Dia ada border dia. Nampak 1, 2. 1, 2. 2 line ni pun kena bawa ke unjuran sana untuk dapatkan atas bawah dia punya border. Okey. 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 Kita unjurkan. Okey. Unjurkan. Kalau dulu saya boleh bagi tahu anak murid saya buat apa biar ada kepingan tu 7 ataupun 8 kepingan untuk tingkap boleh laras. Okey, untuk tingkap boleh laras. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 1. Tak boleh sambung sebab dia ada border. Jangan straight garis.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Okey, tengok. Okey, tengok. Saya antara satu tingkap dengan satu tingkap, saya tak terus straight sambung. Okey, dia tak boleh. Dia kena, sebab sini kat tengah-tengah ni ada border. Okey, tengah-tengah ni ada border. Jadi tak boleh terus sambung macam tu. Okey, kemudian boleh hitamkan border dia. Okey. Okey. Nampak? Tu untuk tingkap boleh laras. Okey, sekarang kita buat tingkap berengsel. C, tingkap berengsel. Dia sama macam pintu, tetapi dia tingkap lah. Kalau tingkap dia pendek. Pendek. Okey, kemudian dia ada 2. 1, 2. Dia ada 2 tingkap kat sini. Jadi, bawa turun ke bawah. Tinggi pun ambil daripada pandangan sisi. Okey, atas. Okey. Hitamkan untuk okey. Untuk tingkap berengsel, dia ada 3 border. Ni 2 yang lekat dekat dinding. Okey, ni 2 yang saya buat yang lekat dekat dinding. Okey, data layout. Okey. Dia sama macam yang sisi dia dah buat. Okey, kita tengok ya.
Okey, nampak? 1, 2, 3. Okey, ini bingkai. Yang mana ini cermin. Okey, ni cermin. Okey, ni bingkai kedua yang kita boleh buka tutup. Okey, ini adalah bingkai untuk cermin. Okey, jadi untuk tingkap berengsel ni kena ada 3 border. 1, 2, 3. Sebab tu saya kata bila nak lukis simbol piawai kena lukis terus yang cantik, yang betul-betul terus cantik. Sebab kalau dah salah, awak kena padam, kena buat balik. Saya tekankan di sini sebab hari tu saya mesyuarat penataran untuk kerja khusus dan saya lihat pentaksir kawasan untuk negeri Kelantan ni memang agak cerewet dan complicated. Dia memang betul-betul nak sama, memang betul-betul ikut standard piawai yang sebenar. Yang betul-betul dalam buku teks. Okey? Okey, jom kita buat. Okey. Kita buat ya. Okey. Okey, kalau yang dekat sini dah ada, kita terus je ambil ketinggian daripada dekat pandangan sisi untuk cermin dia. Kalau nak nampak cantik, mula-mula tu buat garisan binaan dulu, smoothkan dia dulu. Nak nampak sama tinggi, nak nampak sama ni. Okey. Okey, sama juga macam pintu, engsel dia kat sini ataupun dekat dalam soalan dia tak ada bagi tahu. Dia buka tingkap atau pintu tu ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kita boleh tentukan sendiri. Okey? Okey, bila nak buat garis putus-putus, okey, dia bermula dari garisan yang kedua. Start daripada sini deh, garis putus-putus sampai sini. Deh. Okey, itu adalah untuk tingkap. Okey, sekarang kita buat sliding door. Okey, sliding door. Tarik turun bawah. Tarik turun bawah. Okey, nampak ni kat sini. Okey, tarik je. Okey. Sama macam tadi, jangan rapat dengan lantai. Ketinggian sama dengan tingkap. Okey. Untuk pintu sliding door pun sama. Dia ada 3 bingkai. 1, 2. Okey, 1, 2.
Atas belum ada lagi, bawah belum ada lagi. Okey, kita buat satu. Bawah. Tengok dah tak jadi. Satu lagi kat atas. Okey, jadi hitamkan dulu bingkai dia. Okey. Bingkai dah ada. Saya terus ni deh. Okey. Kemudian yang tengah buat juga bingkai dia. Okey, dah. Okey, bingkai ketiga. Untuk sliding door yang stated, okey, untuk bingkai yang stated, untuk pintu sliding door yang statik, maksudnya dia tak bergerak, dia tetap. Kita tak tarik dia buka atau tutup. Kena ada 4 garisan sebelah dalam. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Untuk yang 2 lagi, 1, 2. Yang ini ada 4 kan? Yang ini 2 lagi, dia ada 3 sahaja. Dia akan garisan dia straight bercantum dengan frame. Sebab ini 2 ni kita boleh gerakkan, buka dan tutup. Okey. Okey. Kemudian yang buka tutup ni kena ada anak panah. Dia buka ke mana? Ke kiri ke kanan ke kiri? Okey, kalau gambar rajah tu tak silap saya dia okey, buka ke kanan. Maksudnya tolak ke sana. Jadi anak panah kena hitamkan anak panah. Okey, anak panah, kemudian ada simbol cermin. Jadi itu adalah untuk atau cara untuk melukis simbol piawai bagi lukisan bangunan. Jadi saya harap dengan teknik atau cara yang saya bagi tahu sedikit demi sedikit ni dapat membantu kamu untuk melukis simbol dengan lebih cantik. Yang lukisan saya ni tak cantik lagi ni. Saya nak awak boleh dapat lukis dengan yang cantik. Jangan putus asa. Buat slow-slow. Okey, buat slow-slow. Okey, selamat mencuba.